Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang pengajian am semester 2 bagi bahagian B, iaitu bahagian graf. Okey, pertama sekali sebelum kita mendalami dengan lebih lanjut bahagian graf, kita kena tahu ada beberapa jenis graf, iaitu graf garis, bar dan juga graf carta pai. Graf garis mempunyai dua jenis, iaitu graf garis compound dan graf garis komponen. Graf bar mempunyai dalam tiga jenis: graf bar compound komponen, graf bar biasa saya panggil, graf bar cermin ataupun piramid, dan graf bar gabungan, iaitu gabungan antara bar dan juga graf garis. Dan kedua-dua graf garis dan graf bar mempunyai graf memesong, iaitu ada positif dan juga negatif. Bagi carta pai hanya ada dua jenis saja, iaitu carta pai bandingan, ada dua carta pai, dan juga carta pai bertingkat, iaitu carta pai tong. Okey, itu mengenai jenis graf. Okey, untuk menerangkan dengan lebih lanjut, saya menggunakan buku LP, Pengajian Am Semester 2, Local Publications. Ini bukan saya nak promote apa, just saya menggunakan buku ni sewaktu saya di semester 2 tahun lalu. Okey, boleh tengok dalam lembaran praktis bahagian B, alih bentuk komunikasi, ataupun saya panggil graf lah, sebab kebanyakannya kita perlu jadikan dia sebagai graf. Okey, pada soalan yang pertama, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan aliran nilai kerugian kes penipuan pembelian di internet mengikut negeri terpilih di Malaysia dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Perhatikan ada aliran. Aliran bermaksud itu adalah graf garis. Kita nak tahu compound atau komponen. Kalau komponen, mesti ada perkataan jumlah. Kalau compound, tak ada perkataan jumlah. Tetapi kalau nak tahu dia graf bar atau graf garis ada perkataan aliran, pola ataupun perubahan. Perubahan bergantung tau. Sebab graf bar pun ada perubahan kalau tak salah. Saya tak catat, tapi perubahan tu bergantung kepada keadaan lah. Okay, sebentar saya cek. Okey, baik. Tetapi yang utama dia pola, aliran. Ada lagi perkataan-perkataan lain yang tu boleh rujuk cikgu, tapi yang utama dia pola dan aliran, itu menunjukkan bahawa itu adalah graf garis. Okey, contoh yang seterusnya. Okey, tengok soalan 2. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan perubahan hasil KDNK sektor pertanian mengikut negeri-negeri terpilih dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Perhatikan perubahan. Di sini ia adalah graf garis compound. Perubahan. Dan tiada jumlah. Kalau jumlah, komponen. Tapi dia tak jadi graf bar sebab kalau tengok petikan ini lebih kepada graf garis. Tapi yang utama dia, kita tengok soalan, dia menunjukkan perubahan. Okey, sekali kita tengok graf bar macam mana. Okey. Soalan yang kelima, saya baca hanya keyword dia lah. Sediakan graf. Kalau dia kata sediakan carta, hanya carta pai saja. Kalau sediakan graf, maksudnya graf garis ataupun graf bar. Saya hanya baca terus. Selepas perkataan menunjukkan, saya akan terus baca keyword dia, soalan yang dia nak. Okey, soalan 5. Pola. Pola jumlah. Pola dengan jumlah. Pola jumlah guna tenaga mengikut sektor terpilih dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Pola ada, jumlah ada. Maksudnya graf garis komponen.
Pola jumlah guna tenaga mengikut sektor terpilih. Itu satu perkara yang kita nak tahu dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Maksudnya ada dua perkara kat situ untuk kita letakkan dalam graf. Sebab kalau melibatkan graf bar, ada satu graf bar cermin, dia mempunyai at least 4 perkara. Okey, tak apa, kita tengok contoh lain mengenai graf garis komponen. Soalan yang keempat. Perubahan jumlah. Perubahan jumlah. Ada dua keyword ni tapi dia ada jumlah. Insiden keselamatan cyber terpilih dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Sama juga macam tadi, perubahan jumlah. Cuma yang tadi pola dengan jumlah. Jumlah itu memainkan peranan untuk komponen, tetapi perubahan ataupun aliran ataupun pola memainkan peranan bahawa itu adalah graf garis. Okey, itu dua contoh untuk graf garis. Okey, mari kita ke graf bar pula. Saya ambil contoh bagi soalan 7. Bilangan penduduk mengikut kumpulan umur dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Bilangan penduduk. Dia tak kata pola. Bila dia bagi tahu bilangan, maksudnya dia nak tengok just berapakah bilangan. Maksudnya dalam sesuatu perkara yang dia nak tahu tu, berapakah bilangan. So, lebih sesuai kepada graf bar. Kalau graf garis itu nak menunjukkan sesuatu perubahan daripada A ke B, berapa banyak dia berubah-ubah. Maksudnya perbezaan daripada yang asal 2000, contoh pada tahun yang lalu ke tahun yang semasa, ada perubahan di situ. Itu adalah pola. Pola means satu perubahan. Okey, soalan 7, bilangan penduduk. Okey, yang ni menunjukkan graf bar lah. Mengikut kumpulan umur. Satu perkara, kumpulan umur ada banyak jenis. Tahun 2013 hingga tahun 2016. Dua jenis saja. Maksudnya ini adalah graf bar biasa. Sama ada compound atau komponen, tengok ada jumlah tak. Kalau tak ada jumlah, compound. Kalau ada jumlah, komponen. Okey, ni graf bar compound. Okey. Soalan 7 saya dah tengok. Okey, kita next question. Okey, untuk yang songsang saya akan sentuh selepas kedua-dua graf garis dan bar. Sebab yang songsang saya agak tak syorkan lah sebab agak risiko. Tapi kena tahu juga lah. Okey, saya ke graf bar komponen. Soalan ke-10. Jumlah pembekal. Jumlah pembekal. Okey, kali ni dia tak ada bilangan tapi dia ada jumlah. Lepas tu dia tak ada pola, dia tak ada aliran. Maksudnya bukan graf garis. Automatic graf bar. Tapi bila ada jumlah, jatuh kepada graf bar komponen. Tapi kena tengok soalan dia ada berapa pertanyaan soalan. Jumlah pembekal. Okey, yang tu untuk komponen. Perusahaan kecil dan sederhana bagi pasaraya besar. Okey, pasaraya besar tu tengok dalam petikan. Ada beberapa jenis kan. Okey, itu satu perkara. Dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Itu dua perkara. Tapi ingat, tahun tidak boleh dijadikan sebagai petunjuk. Jadi, apa yang boleh dijadikan sebagai petunjuk adalah pasaraya besar. Jadi, ini termasuk dalam graf bar komponen. Tahun pada paksi X dan juga jumlah pembekal itu, pembekal perusahaan dalam unit orang itu adalah paksi Y, iaitu paksi menegak. Okay, dah, kita seterusnya kita masuk kepada graf bar gabungan, iaitu campuran antara bar dan garis. Okey, soalan contoh bagi soalan yang ke-22. Okey, perhatikan. Tapi dia ada jenis compound atau komponen. Itu berdasarkan ada jumlah atau tak. Okey, tapi yang key dia saya nak tunjukkan kat sini. Macam mana kita nak tahu dia graf gabungan? Okey, kat sini. Okey, bilangan ahli pertubuhan peladang. Itu graf bar kan? Bilangan ahli, dia tak beritahu pola. Bilangan ahli pertubuhan peladang kawasan di negeri-negeri terpilih. Itu satu perkara dia nak. Dan, okey, dan ni kata hubung. Pola jumlah. Pola. Iaitu graf garis. Tapi dia ada jumlah.
Maksudnya bergantung lah. Dia bukan semestinya graf garis komponen tau. Cuma dia nak, mungkin jumlah bagi sesuatu perkara tu dia nak accumulate. Maksudnya daripada untuk tahun 2014 jumlah bagi ketiga-tiga negeri tu berapa peladang, contoh berapa peladang di negeri itu, di negeri-negeri itu. Maksudnya kalau ada negeri Johor, Pahang, Kedah, Terengganu, campur ke semuanya, itu adalah jumlah. Sebab kita tak boleh gabungkan ni yang saya fikir secara logik, graf bar dengan graf garis komponen. Sebab kalau graf garis komponen, kita akan warnakan atau kita akan lorekkan. Tapi sekarang kita guna warna, pewarnaan. Kita tak boleh warnakan dia dan juga graf bar bertemu kan. Jadi dia akan jadi macam serabut. Jadi itu mesti graf garis biasalah, compound. Okey. Kat sini ada perkataan dan. Maksudnya ada dua perkara, dua graf. Graf bar, graf garis. Bilangan ahli itu menunjukkan graf bar compound. Pola jumlah menunjukkan graf garis. Maksudnya ia adalah graf gabungan. Dan paksi yang belah kiri, paksi atas yang menegak tu, untuk skala bagi graf bar. Yang belah kanan yang menegak adalah untuk graf garis punya skala. Alright, kita move on to the next question. Kita ambil contoh graf gabungan. Soalan yang ke-23. Jumlah keluasan. Graf apa? Graf bar komponen. Jumlah keluasan tanaman dan aliran. Jumlah. Macam saya cakap tadi, graf garis. Jadi dia nak jumlah. Maksudnya total bagi that year. On that year, how many? On that year, accumulate it. So, pada tahun tu, campur ke semuanya untuk jadikan satu perkara. Sebab dia minta jumlah kan. Aliran. Tapi yang penting aliran. Aliran menunjukkan graf garis. Maksudnya, kat sini adalah graf gabungan. Tak payah fikir lain. Graf gabungan. Sebab ada dua perkara, dua graf dia nak. Okey. Untuk yang seterusnya, saya akan ke contoh yang alright.